Selamat petang dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bentangkan tajuk pembentangan saya iaitu persepsi sekolah tentang latihan modul program TS25 secara terima atas talian di negeri Sarawak. Pengenalan. Program TS25 dibahagikan kepada dua, iaitu satu, kementerian murid dan dua, ialah sekolah berkualiti. Maklumat utama program TS25 ialah untuk memantapkan kebimbingan sekolah. Yang kedua, memaksimalkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan PDB. Dan yang ketiga, pelibatan komuniti, iaitu PIBG dan PIBKS dalam kementerian murid. Konsep TS25 adalah seperti dalam gambar raja ini, iaitu dibagikan kepada dokumen standard, pedagogi dan juga pentafsiran. Dan mereka saling bergantung antara satu sama lain untuk menghasilkan kementerian murid dan sekolah yang berkualiti. Ini merupakan puncak kuasa surat untuk pelaksanaan program TS25 mulai 2014, 2015 dan 2017. Objektif kajian saya yang satu ialah untuk mengenal pasti persepsi penggunaan latihan atas talian dalam bentuk terima untuk tujuan latihan dalam kalangan sekolah TS25 di negeri Sarawak. Dan yang kedua, mengkaji masalah-masalah dan cara-cara untuk penambahbaikan penggunaan terima di Sarawak. Tinjauan literasi. Ini merupakan sebahagian daripada tinjauan literasi yang telah dalam kajian saya, iaitu kajian-kajian kita telah berpendapat bahawa untuk menggunakan hanya merupakan tanda awal dalam kejayaan pelaksanaan suatu sistem maklumat. Kerana kejayaan sebenarnya suatu sistem adalah penerusan penggunaan berbandingan peringkat awal penggunaan. Jadi kajian-kajian berkaitan penggunaan alat-alatan atas talian telah tumbuh kepada faktor-faktor yang mendorong penerusan penggunaan dalam talian. Sekarang saya ingin terangkan sedikit tentang metodologi kajian. Metodologi kajian adalah bentuk kuantitatif dan kualitatif, iaitu mix, campur, dan melalui soal selidik secara Google Form. Dan responden adalah seramai 1039 pengetua guru besar dan juga PK daripada populasi seramai 1654 orang. Itu lebih kurang 62.6% daripada jumlah keseluruhan. Okey, ini merupakan bilangan sekolah TS25 Sarawak, iaitu 890, campur lagi tahun ini, iaitu 405 buah sekolah. Okey, ini latihan bersutur yang telah dilaksanakan di negeri Sarawak untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan tahun seterusnya, iaitu ada melakoni modul 1 hingga modul 10. Okey, ini adalah contoh-contoh daripada laman sesawan program terlima, pelantar terlima yang boleh kita dapati dalam akaun terlima. Okey, pelaksanaannya kita bimbingan adalah secara individu dan juga berkelompok. Ini merupakan analisis kajian saya, iaitu kita mempunyai 1039 responden daripada kohort 1 sampai kohort 6. Kohort 6 ialah tahun 2021. Okey, ini ialah hasil kajian saya. Jadi, saya dapat, untuk soalan 1, saya dapat menjalankan latihan modul dalam talian. Terdapat 74% daripada responden setuju bahawa mereka dapat menjalankan latihan modul dalam talian dengan berjaya. Dan untuk soalan 2, saya melaksanakan tugasan dengan penuh minat dan bersemangat, iaitu 73.6%
Dan soalan ketiga, saya berbincang dengan PGB ataupun PK tentang rakat ilik tentang kaedah menjawab soalan tukik dan tugasan, iaitu 89.8%. Soalan keempat, saya faham nota video dan arahan dalam akal kelima, iaitu berangkumi 77.1%. Dan soalan kelima, saya dapat berkongsi ilmu pengetahuan sama rakan lain tentang latihan, iaitu 74.1%. Dan soalan yang keenam, saya berpuas hati dengan bimbingan rakan ilik dan master trainer, iaitu 82.8%. Untuk soalan 7 pula, latihan modul ini dapat membantu saya merealisasikan program TS25, iaitu lebih kurang 86.9%. Telah membantu mereka merealisasikan program TS25. Dan untuk program tahun lepas, JPA telah adakan program sesi santai, iaitu pada setiap hari Jumaat sebelah petang, pukul 2.30 sampai pukul 4.30 petang. Jadi program sesi santai TS25 yang telah dijalankan didapati 86.1% daripada responden bersetuju bahawa program TS25 santai telah membantu mereka. Dan kita juga menjalankan soal recap tentang modul-modul dalam talian. Jadi 82.8% memang rasa bahawa recap itu telah membantu mereka dalam memahami mereka dalam program TS25. Dan untuk soalan yang bersudur, iaitu soalan 10 hingga 11, apakah masalah yang dihadapi oleh responden dalam semasa menjalankan latihan dalam talian? Masalah yang dihadapi adalah disebabkan oleh masa yang terhad dan juga kebanyakan adalah disebabkan oleh pencapaian internet. Sebab mereka berasa kurang berkesan dalam bentuk pencapaian internet dan juga masalah kewangan, dan mereka juga memerlukan lebih banyak bimbingan daripada rakan elit. Sebab kebanyakan pengetua keluar besar mereka adalah generasi S dan mereka kurang celik ICT. Jadi lebih banyak bimbingan perlu dalam bentuk ICT, ya, perlu diberikan kepada mereka supaya program TS25 dapat berjalan dengan lancar. Dan cadangan penambahbaikannya, iaitu kita akan fokus kepada bimbingan dan latihan rakan elit. Dan diharapkan lepas COVID, kita akan dilaksanakan secara bersemuka, dan mereka juga harapkan kita dalam membekalkan senarai semak nota lengkap dan contoh jawapan tentang modul-modul, dan kita akan sediakan video-video recap yang lebih lengkap. Mereka juga harap kita dapat memberi internet secara percuma dan diberikan masa yang cukup. Mereka meminta supaya latihan diberikan dalam masa cuti, ya, masa cuti bengkau ataupun cuti akhir tahun, supaya mereka dapat kumpulan kecil, supaya mereka dapat lebih menguasai program TS25. Okey, secara kesimpulannya, teori yang digunakan dapat membantu dalam pembentukan instrumen kajian yang relevan dengan kajian ini. Dan satu wow faktor untuk kajian ini ialah ia telah memberi sumbangan yang signifikan kerana dia meliputi banyak responden, iaitu 1039 responden, dan tinjauan ini telah berjaya memberikan rumusan bahawa tahap kecenderungan meneruskan penggunaan latihan dalam talian untuk sekolah TS25 di negeri Sarawak adalah pada tahap tinggi. Jadi diharapkan latihan boleh berbentuk secara hybrid, iaitu secara bersemuka dan secara dalam talian boleh dijalankan secara serentak pada masa akan datang selepas pasca COVID-19. Dan ini merupakan rumusan saya, iaitu sebenarnya program TS25 ialah dalam penggerak pembelajaran bermakna, iaitu satu usaha yang ke arah melahirkan model insan melalui persekitaran pembelajaran yang mengelonokan. Yang kedua, kebimbangan yang berkualiti. Yang tiga, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi. Dan yang keempat terakhir yang tidak kurang pentingnya ialah kebimbangan komuniti yang patuh, iaitu daripada PIBG dan PIBKS.
Okey, itu saja untuk pembincangan saya. Terima kasih.